Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, hari ini saya nak bincangkan atau saya nak ulas berkenaan dengan pelantikan Tajuddin sebagai Duta Besar Indonesia. Okey. So saya pun telah ditanya oleh beberapa penonton untuk ulas. Jadi awalnya saya tidak ingin ulas sebab saya rasa tidak ada apa-apa manfaat nak ulas. Tetapi diminta juga berulang kali tolong ulas sebab netizen marah. Jadi hari ini saya nak ulas mengapa saya pada awalnya tidak ingin ulas dan apakah pendapat saya. Jadi saya nak mulakan dengan kenyataan bahawa janganlah pembangkang bersikap minta maaf lah untuk isu Tajuddin ni. Saya perlu kritik sedikit pembangkang, khususnya Pakatan Harapan ataupun mana-mana pemimpin Pakatan Harapan yang telah mengeluarkan kenyataan berhubung Tajuddin. Jadi memang betul pelantikan Tajuddin ni bagi saya memalukan negara, memalukan kerajaan kerana memilih seorang seperti Tajuddin sebagai Duta Besar ke Indonesia. Dan kita pun sedia maklum bahawa sudah ada beberapa pelantikan duta di bawah kerajaan pimpinan Ismail Sabri yang walaupun dalam satu tempoh berapa lama tidak pernah keluar negara dan sebagainya, dahululah seperti Hadi Awang, tetapi terima gaji besar dan sebagainya dalam pada negara kita menghadapi kemudaratan politik, kemudaratan ekonomi, dan seharusnya lantikan-lantikan yang tidak perlu dikurangkan. Dalam pada rakyat tengah sengsara, lantikan-lantikan yang tidak perlu dikurangkan. Ini tidak. Bukan hanya kerajaan pimpinan Ismail Sabri ataupun takbiran Ismail Sabri lebih tepat, melibatkan antara lantikan politik dan secara am lah, lantikan-lantikan dalam jumlah yang antara tertinggi dalam sejarah tanah air. Ianya dilakukan atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan. Dan ini bukannya satu yang memeranjatkan, kerana saya sudah diberitahu bahawasanya apabila satu kerajaan yang teramat rapuh didirikan atas dasar pengkhianatan, menerusi pintu belakang, menerusi rampasan kuasa, maka semestinya kerajaan yang rapuh itu akan terpaksa mentadbir atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan untuk mengekalkan kuasa. Kerana Perdana Menteri atau siapa-siapa yang menjadi Perdana Menteri akan terpaksa menggunakan dasar sogokan kuasa dan kedudukan sebagai asas pentadbiran dia, kerana dia hendak kekal kuasa, dia hendak kekal dapatkan sokongan MP-MP. Maka jika ada permintaan untuk jawatan tertentu yang tidak bersesuaian dengan keupayaan ataupun qualification ataupun kemampuan seseorang MP, tetapi Perdana Menteri tidak terdaya mengatakan tidak, kerana dia hendak memastikan pihak-pihak ini terus menyokong dia. Lebih-lebih lagi memandangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri didirikan atas dasar penyatuan yang secara longgar tiga kumpulan politik yang tidak serasi, yang sentiasa bercakaran, yang sentiasa tuduh-menuduh, yang sentiasa ugut-mengugut, dan amat sukar bagi dia mengekalkan kuasa dia, melainkan dia menyogok dengan kuasa dan kedudukan. Dan ini juga terjadi dalam kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin, kerana ini gerombolannya sama. Jadi tidak kira siapa jadi Perdana Menteri, dalam situasi yang ada sekarang ni, ianya kerajaan akan terbentuk atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan.
Jadi Tajuddin dari UMNO. Dia dulunya adalah rapat dengan kluster mahkamah. Sekarang dah lihat, dah regang. Dia dah masuk belah Ismail Sabri Muhyiddin. Itu yang kita lihat. Ya. Jadi apabila anda hendak mengekalkan seseorang itu, bagi saya, pendapat peribadi saya, ianya mestilah atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan. Jadi bukannya pertimbangan rakyat yang menjadi pertimbangan utama. Walaupun tahu benda ni akan memarahkan rakyat. Tetapi selagi belum pilihan raya, untuk kekalkan kerajaan, perlu menyogok kuasa dan kedudukan. Lebih-lebih lagi jika orang tu dari UMNO. Dan anda ingin dia menyokong anda. Kerana anda tidak sepakat dengan kluster mahkamah. Jadi untuk elak orang tu menyokong kluster mahkamah, jadi anda perlu sogok kuasa dan kedudukan. Jadi tidak hairanlah. Benda ni bukannya sesuatu yang menghairankan. Tetapi apabila pakatan atau pemimpin pembangkang mengkritik, jadi kita perlu tanya balik. Pemimpin pembangkang dah tahu ada kemungkinan pilihan raya akan berlaku secara mengejut. Ya, walaupun saya dah jelaskan beberapa percaturan antara Ismail Sabri, dalam kem Ismail Sabri untuk elak pembubaran parlimen, dan kemudian percaturan kluster mahkamah untuk cuba cetuskan pembubaran parlimen, dan yang itu sedang berlaku. Tetapi tidak mustahil Ismail Sabri akan kalah dalam percaturan ni, walaupun setakat ni nampaknya menang. Maknanya setakat ini Ismail Sabri boleh elak bubar parlimen awal. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan berlaku esok. Jadi andai kata parlimen dibubarkan, dan andai kata yang di-Pertuan Agong tidak melihat apa yang saya melihat, ada apa yang beberapa pihak melihat, dan setuju untuk cetuskan pilihan raya umum ke-15. Jadi pembangkang jangan, khususnya Pakatan Harapan, jangan berretorika, jangan merungut, pandai kritik pelantikan Tajuddin. Sebabnya keadaan tak akan berubah. Saya dah beritahu, Pakatan Harapan tidak ada pada paksi realiti kebenaran, tidak berpaksi pada kebenaran. Dia masih berdamping dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terang-terang ditolak rakyat, yang terang-terang gagal, yang terang-terang terlibat dalam pengkhianatan. Parti yang diterajui dia terlibat dalam pengkhianatan yang telah menjurus kepada langkah Sheraton. Ya. Walaupun Anwar mungkin terlibat ke tidak terlibat secara langsung, itu kita tak kisah. Tetapi pemimpin-pemimpin parti dia terlibat. MP-MP parti dia terlibat. Dan dia kini, parti dia menerajui Pakatan Harapan. Dan setelah 4 pilihan raya negeri menunjukkan dengan jelas rakyat menolak PKR dan Anwar Ibrahim, ya, khususnya dan termasuk di Sabah. Di Sabah, Anwar mengumumkan beberapa hari sebelum pilihan raya bahawa dia ada majoriti yang meyakinkan untuk jadi Perdana Menteri. Walaupun sekarang kita tahu dia tipu, tapi pada masa itu orang tidak tahu. Kemudian pada PRN Sabah, beberapa hari selepas itu, rakyat menolak terus Anwar dengan PKR. Ini menunjukkan rakyat tidak ingin Anwar sebagai Perdana Menteri, dan rakyat tidak ingin PKR. Rakyat dah muak dengan pengkhianatan-pengkhianatan yang berlaku, yang turut melibatkan PKR. Tapi nampaknya DAP Amanah masih tidak berpaksi pada realiti, tidak berpaksi pada kebenaran. Dia terus-menerus mendukung perjuangan Anwar dan bercerita berkenaan dengan kemah besar seolah-olah itulah penyelesaiannya. Itu bukan penyelesaiannya. Kemah besar ni sudah didirikan sebelum PRU14, iaitu Pakatan Harapan versi asal, kemudian berdamping dengan PPBM bawah teraju Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seterusnya menyerap PPBM bawah Tun Dr. Mahathir Mohamad masuk Pakatan Harapan, dan Tun menerajui Pakatan Harapan, dan dia menang pilihan raya umum. Dia dapat mandat rakyat. Ya. Kemudian Anwar terlibat sama secara tidak langsung dalam pengkhianatan mandat rakyat itu apabila 10 hingga 11 MP dari parti yang diterajui dia telah bersekongkol dengan Muhyiddin Yassin untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Ya. Jadi Anwar gagal mengawal parti dia. Sekarang Anwar gagal,
Rakyat tolak Anwar, rakyat tolak PKR, tapi Anwar masih menerajui Pakatan Harapan, PKR masih menerajui Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan menganggap kalau dirikan balik khemah besar, boleh menang pilihan raya. Persoalannya, adakah Pakatan Harapan betul-betul percaya itu akan meyakinkan rakyat untuk keluar mengundi? Rakyat dah frust dengan pengkhianatan yang berlaku. Itu takkan meyakinkan rakyat untuk keluar mengundi. Sebab di Johor kita lihat hampir 50% tak keluar mengundi. Itu menyebabkan walaupun lebih 75% pengundi berdaftar tolak tidak menokong Barisan Nasional, tapi dia masih menang majoriti 2/3. Maknanya disebabkan rakyat tidak ingin keluar mengundi, pilihan raya, sistem pilihan raya Malaysia dah gagal. Jadi kita tidak harus adakan pilihan raya kerana pilihan raya tidak akan menyalurkan mandat sebenar rakyat. Ianya tidak mampu menyalurkan mandat sebenar rakyat selagi tidak boleh yakinkan rakyat keluar mengundi. Dan khemah besar yang dipimpin Pakatan Harapan yang masih mendewa-dewakan Anwar tidak akan mampu meyakinkan rakyat keluar mengundi. Jadi bila tidak mampu yakinkan rakyat keluar mengundi, kita perlu lihat pula kat blok alternatif. Dan kita dah cadangkan, saya dah cadangkan, sekarang ni untuk yakinkan rakyat perlu ada satu majlis, seperti contohnya yang saya cadangkan, The Rakyats Council. Majlis yang akhirnya akan menjadi penasihat kepada gabungan pemerintah. Ya, terdiri daripada tokoh-tokoh negarawan, taikun-taikun, peguam-peguam tersohor, bekas-bekas penguat kuasa dan sebagainya. Pemikir-pemikir, ya, duduk sana dan menasihati gabungan yang mentadbir. Kemudian gabungan mentadbir pula harus terdiri daripada blok parti-parti alternatif dan juga kumpulan bukan parti, bukan bersifat parti seperti Piagam Rakyat, yang bersatu di bawah satu bumbung, dan saya pun telah cadangkan namanya, Gerakan Pejuang Nasional, GPN. Itu cadangan saya. Dan antara perkara yang boleh dijanjikan kepada rakyat ialah sekali pilihan raya berlaku, selepas pilihan raya, jika GPN berjaya mendapat mandat rakyat, berjaya mendapat majoriti, tetapi jika majoriti dia 130 kerusi atau kurang, untuk mengelakkan situasi sama yang berlaku selepas PRU 14, untuk mengelakkan pengkhianatan ala langkah Sheraton, asalkan tak dapat lebih dari 130 kerusi, GPN dengan serta-merta akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat politik. Dan di bawah darurat politik akan diwujudkan ordinan darurat sedemikian rupa, ianya akan secara paksa menghalang mana-mana kumpulan atau parti dari GPN untuk mengkhianati mandat rakyat, untuk keluar daripada gabungan berkenaan, untuk memastikan menerusi ordinan tersebut bahawa majoriti Perdana Menteri akan kekal selagi darurat berkuat kuasa. Dan di dalam tempoh darurat, GPN boleh mewujudkan menerusi proses parlimen akta yang bersesuaian, yang bukannya versi akta anti lompat parti yang dicadangkan baru-baru ni, tetapi versi akta anti lompat parti yang lain yang boleh menghalang sebarang bentuk pengkhianatan sebaik yang mungkin, termasuk situasi di mana parti mengkhianati gabungan pemerintah. Dan apabila berpuas hati bahawa akta baru itu setelah diluluskan boleh mengelakkan pengkhianatan ala langkah Sheraton, sebaik yang mungkin darurat politik boleh ditamatkan. Ya. Dan seterusnya GPN boleh menjamin bahawa usaha akan dilakukan untuk meminda perlembagaan persekutuan supaya The Rakyats Council dijadikan majlis berperlembagaan, dan dalam hal-hal tertentu perpindahan perlembagaan dibuat supaya dalam hal-hal tertentu Perdana Menteri akan terpaksa menuruti nasihat The Rakyats Council. Okey. Bila rakyat dengar satu formula yang baru ni, yang bukannya sekadar kemah besar yang mereka dah dengar pada GE 14, ya, formula yang gagal,
rakyat akan lihat jika kita mengundi blok alternatif ini, kita boleh yakin bahawa langkah Sheraton tidak akan berulang. Maka rakyat akan keluar beramai-ramai untuk mengundi. Jadi dengan cara ini sahajalah kita boleh elak situasi di mana berlaku lantikan politik seperti lantikan Tajudin. Jika benda ni tidak berlaku, sekarang ni saya lihat parti-parti alternatif masih bagi saya tidak ada sebarang perkembangan yang diumumkan, ya, yang boleh meyakinkan rakyat untuk keluar mengundi. Pakatan Harapan pula syok sendiri dengan teori kemah besar dia. Dalam situasi ini, jika berlaku PRU 15, tidak ada mana-mana parti yang akan menang pilihan raya. Dan situasi yang berlaku sekarang, di mana satu kerajaan rapuh ditubuhkan dan terpaksa didirikan atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan, akan berterusan sehingga PRU 16. Dan ini bukannya kegagalan blok gerombolan kerajaan lah ni. Ini adalah kegagalan bersama semua pihak, pembangkang dan kerajaan. Jadi itulah maksud saya, jangan merungut. Anda sendiri gagal untuk melakukan apa yang patut, ya, dengan kesedaran bahawa jika anda tidak melakukan apa yang patut, benda ini akan berulang. Jadi buat apa nak merungut bila Tajudin dilantik? Memang saya mengaku memalukan Tajudin dilantik. Tetapi jangan pandai jadi tukang kritik. Jangan lupa kritik belah sendiri, camp sendiri, belah alternatif, dengan cara membina supaya satu perubahan dapat berlaku, supaya satu kesedaran dapat ditimbulkan, supaya satu inisiatif dapat diambil ke arah menyedarkan rakyat bahawa jika mereka memilih blok alternatif, mereka akan mendapat yang terbaik. Setakat ini, blok alternatif atau kumpulan-kumpulan alternatif tidak mampu memberi keyakinan tersebut begitu kepada rakyat, kerana mereka tidak ada apa-apa formula untuk meyakinkan rakyat untuk keluar mengundi. So inilah pencerahan saya, ulasan saya berhubung lantikan Tajudin. Lantikan Tajudin memalukan, betul. Lantikan Tajudin ni melucukan, betul. Tetapi lantikan sedemikian akan terus berlaku selepas PRU 15 sekiranya PRU 15 dibuat dalam keadaan ini, keadaan yang sedia ada ni, ya. So itu sahaja pencerahan saya. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Saya mula di bawah. Jika anda saya terlepas soalan anda boleh ulang balik. Kamal Zairuddin Shah, apa komen saudara RJR kenyataan Muhyiddin Yassin PN nak bekerjasama dengan PH untuk PRU 15? Awal-awal saya dah beritahu Muhyiddin akhirnya akan tersepit, dan Muhyiddin hanya ada dua alternatif. Sama ada bekerjasama dengan kluster mahkamah sekali lagi, tapi kluster mahkamah lah ni tak perlu Muhyiddin. Jadi alternatif kedua untuk memastikan kelangsungan Perikatan Nasional ialah untuk bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi bila Muhyiddin menghulurkan tangan dia kepada Pakatan Harapan ataupun menyuarakan kerelaan dia, sebenarnya Muhyiddin tahu benda ni tak mungkin akan boleh direalisasikan. Mudah saja kita lihat, ya. Kalau ini kita cerita babak bekerjasama untuk PRU 15, ya. Kalau kerjasama sebelum PRU 15, maknanya kerjasama untuk tumbangkan Ismail Sabri untuk bentuk kerajaan baru di mana Muhyiddin Perdana Menteri, itu cerita lain. Itu saya dah jelaskan dalam live selepas. Ini saya cerita babak PRU 15. Jadi kerjasama ini amat sukar, hampir mustahil, kerana untuk itu PAS tidak boleh kerjasama dengan PPBM, kerana amat sukar bagi PAS jelaskan kerjasama Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Begitu juga DAP. Amat sukar bagi DAP jelaskan kerjasama Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional kerana PAS. Jadi sebenarnya Muhyiddin sedang menghantar isyarat secara tidak langsung kepada Tun Mahathir,
Ya, Muhyiddin ada ego. Dia tahu dia tidak ada cara lain. Dia perlu bersetuju untuk bekerjasama dengan Tun atas syarat-syarat Tun. Tetapi selagi yang boleh, dia sedang cuba menunjukkan kepada Tun dia sanggup kerjasama dengan Pakatan Harapan. Mungkin dia nak Tun capai satu kata sepakat di mana Tun perlu dengar syarat-syarat Muhyiddin. Muhyiddin boleh cubalah. Tapi yang saya lihat, Tun tak perlu ikut syarat siapa-siapa. Yang perlu ikut syarat adalah Muhyiddin. Dia perlu ikut syarat Tun. Dan satu-satunya cara adalah bagi Perikatan Nasional merangkak kembali kepada Tun, mohon maaf dan minta kerjasama atas syarat-syarat Tun. Dan itulah yang saya cadangkan penubuhan GPN, iaitu PAS, PPBM, Gerakan Pejuang Warisan dan juga Piagam Rakyat, yang dinasihati oleh satu majlis yang dikenali sebagai The Rakyat's Council. Ya. Maliki Mikhail kalau menang tak akan gabung dengan PN, so kemah besar tak ada. Asma Laili, RJ, mungkin kerana Tajuddin ni sebab dia soalkan masa nama Ismail Sabri dicalonkan sebagai PM tu betul. Dia ya, betul. Saya lihat di belah penyokong-penyokong, tak kira lah penyokong-penyokong pejuang, penyokong-penyokong warisan dan sebagainya. Bila saya cerita warisan, saya maksudkan warisan di Semenanjung. Ya, di Sabah dia memang cukup kuat. Saya lihat mereka masih tidak lagi nampak realiti situasi semasa. Mereka menaruh satu harapan yang mungkin akan mengecewakan mereka kerana kegagalan pihak-pihak tertentu dalam parti-parti itu. Dan kegagalan ini adalah satu kegagalan yang tidak masuk akal disebabkan sikap, ya, ada pemimpin-pemimpin di pelbagai peringkat yang nak jaga teritori masing-masing, yang nak elak orang daripada contohnya berjumpa dengan Tun, yang nak kukuhkan kedudukan masing-masing. Di peringkat-peringkat awal sudah ada penyakit ini, dan ini pernah saya ceritakan dulu apabila di PRN Johor, apabila Pejuang kalah. Jadi macam saya dukung perjuangan Tun, dan saya amat sedih melihat kegagalan ini disebabkan masalah ego dan perangai. Itu sahaja boleh saya katakan. Mereka amat takut untuk berdamping dengan orang-orang yang berkebolehan. Mungkin barangkali sebab takut kedudukan mereka akan tergugat jika orang-orang ini naik, ya. Dan ini secara tidak langsung sedang mensabotaj parti-parti itu. Tidak ada cara yang lebih diplomatik untuk mengatakan perkara ni. Ini adalah realiti semasa, ya. Fadzil Rokan Utara. Fadzil, pengundi tidak berparti perlu memilih pemimpin negara yang jujur dan amanah, berintegriti. Betul. Tadi Maliki Mikhail yang kata Tun dah nak retire, itu kurang tepat sikit lah. Itu kurang tepat sikit. Okay. Dan Muhyiddin hanya ada satu jalan. Dulu bila saya beritahu, kalau korang masih ingat lagi, saya beritahu Muhyiddin memang sedang memikirkan nak jumpa Tun. Saya memberitahu perkara itu atas dasar pembacaan politik saya. Bukannya saya benar-benar berjumpa Muhyiddin dan Muhyiddin memberitahu saya dia sedang memikirkan untuk jumpa Tun, tak. Tetapi pembacaan saya itulah yang akan difikirkan dia. Dan rupa-rupanya saya betul. Akhirnya Muhyiddin terpaksa pergi jumpa Tun hanya beberapa hari selepas saya berkata demikian. Memang satu-satunya jalan bagi Muhyiddin dan Perikatan Nasional ialah memohon maaf kepada Tun dan bekerjasama dengan Tun. Itu sahaja. Okey, saya rasa itu sahaja pencerahan saya untuk hari ini.
So bila kita nak kritik Tajuddin, saya istihar ya, ini memang pelik. Dan betul kata Salahuddin Ayub, ianya adalah satu lantikan politik yang sudah lari dari norma pelantikan sedemikian ya, pelantikan duta besar. Tetapi dari satu sudut, jangan mudah kritik, cermin diri dulu. Lihat dulu kegagalan-kegagalan yang sedang berlaku di blok pembangkang dan juga di blok alternatif, yang akan menyebabkan akhirnya lantikan sedemikian akan berterusan sehingga PRU 16. Kerana selepas PRU 15, saya jangkakan kerajaan yang terbentuk juga adalah rapuh dan terpaksa didirikan atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.